Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi adada man shalla alaihi min khalqi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi kama yanbaghi lana an nusalli alaihi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi kama amartana an nusalli alaih. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang insya-Allah dirahmati, diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni kita baca kitab. Saya akan baca satu kitab. Tak baca kitab biasa saya baca tu. Saya akan baca satu kitab, nama dia Nafsaihul Ibad. Kitab ni baru saya baca di satu surau di Sikamat, jadi tak baca lagi, tapi saya nak baca dulu di sini yang pertama lah, insya-Allah. Sebab baru ni di surau tersebut baru muqaddimah. Sebab malam ni kuliah jemputan kan. Saya tadi tengah nak makan pengat durian. Jadi tadi saya berbalik pada pejabat pukul 6 tadi lah. Dah cedok dah pengat durian, tiba-tiba ada telefon. Saya pun tak tengok juga. Jadi alhamdulillah Cik Zul kata tahu ke tempat, kata dia. Saya pun barulah fikir, wujud saya tak pergi surau. Patutnya saya ada kuliah di satu surau malam ni, tapi surau tu dia belum dia kata start bulan 8 kata. Walaupun dah dia panggil tu lagi. Jadi insya-Allah saya nak baca satu berkaitan dengan dua perkara yang sangat utama. Dua perkara yang sangat utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdala minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Artinya ada dua perkara yang tidak satu pun mampu melebihi keutamaannya. Mana dua perkara yang utama, yakni beriman kepada Allah dan sangat bermanfaat bagi umat Islam. Ada dua perkara yang tidak satu pun mampu melebihi keutamaan, yakni saling utama. Bermanfaat, yang dimaksudkan di sini ialah bermanfaat bagi tenaga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pada pagi harinya tidak mempunyai niat untuk menzalimi orang lain, maka dosanya akan diampunkan. Barang siapa yang pada pagi harinya mempunyai niat untuk memberi pertolongan terhadap orang yang dizalimi dan memenuhi keperluan seorang muslim, baginya pahala yang setara dengan haji mabrur. Sebab haji mabrur ni ada tanda. Tanda haji mabrur yang pertama dia yang pertama tanda haji mabrur dia mengutamakan silaturahim. Maknanya dia
menghubungkan silaturahim, maknanya tak bergaduh lah. Yang kedua, suka beri makan orang, suka beri makan kepada orang. Itu tanda haji mabrur. Sebab tu beri makan ni besar fadilat. Itu. Jadi dalam hadis, maksud hadis ni, barang siapa yang pada pagi harinya tak ada niat nak zalimi orang, bagus, tak ada niat. Jangan pagi bangun pagi ni nak zalim siapa? Sebab menzalimi ni satu perkara yang mudah berlaku. Maka dosanya diampunkan. Maksudnya kita minta dengan Allah. Sebab tu kita bila bangun pagi, kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita baca doa kan? Faham tak makna doa tu? Biasanya budak kecil baca, orang tua tak baca. Sebab dia rasa dah tua kan. Saya pun dah tua dah. Di pejabat saya tu, staf saya tu tua pada saya. Tapi biasalah orang perempuan ni kan, dia bersolek kan. Jadi datang seorang pegawai psikologi tu, apa-apa, kaunselor. Dia macam tak percaya kakak tu tua pada saya. Maknanya saya tua pada dia lah. Moral of the story, maksudnya dia nampak saya ni tua. Gitu. Jadi saya pun dicadangkanlah pakai baju yang berwarna terang sikit lah. Bukan gelap, terang. Cerah. Bimbang, takut orang kata kita tua tak. Bagus pun. Bila orang kata kita tua, ingat sikit tak betul? Payah nak ingat ni. Ingat senang nak ingat. Itu hari ada orang tanya kenapa surau tutup tak? Dan sekarang ni dia datang tak? Ada orang marah kenapa surau masjid tutup. Kilang buka dia. Pasar raya buka, pasar buka dia. Kenapa? Jawapan dia mudah je. Kilang orang nak kerja, tak ada kerja susah. Begitu juga pasar nak beli apa-apa, tak ada, nak beli kat mana? Masjid surau, kalau kita tak datang semayang masjid pun, kita ada alternatif, boleh semayang di rumah waktu tertentu lah. Macam sekarang ni kita datang, ada SOP, dapat pahala. Cek suhu 37.5 balik. Orang tanya kenapa balik 37.6, dapat pahala. Jangan degil. Kenapa balik 37.8 balik, dapat pahala. Sejadah sendiri, pakai hand sanitizer, apa lagi? Itu hablun minallah. Itu tak zalim orang lah tu. Masuk dalam ni, bab ni. Kalau kita 37.8, kita mari juga boleh menzalimi orang, dosa. Nampak gitu je. Dan apa yang ulil amri kita suruh buat tu ikutlah. Penjarakan sosial. Ada tempat dia nasihatkan saya, Ustaz, macam malam tadi saya kuliah penuh surau. Jarang penuh surau tu, sebab penjarakan sosial. Sampai ke pintu. Jadi sebelum tu pengurusi dia kata, Ustaz, kita buat penjarakan sosial. Saya kata saya tak bimbang. Sebab sebelum ni pun ramai ada orang yang menjarakkan diri dengan kuliah. Ingat senang ke nak mari kuliah ni? Bukan senang. Orang yang terpilih. Sebab tu kita kena banyak baca doa. Apa ni baru saya dapat daripada anak murid saya, tapi dia merawat saya. Dia merawat isteri saya. Sebab dia anak murid saya, tapi dah dia ada kemampuan. Saya mula-mula dia kata, Ustaz lah. Tak apalah, saya kata datang lah. Jadi dia ajar kami zikir tu, dah tahu dah, zikir Baqarah nama dia, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca macam kita nak urut orang tadi, kita baca 21 kali tiup, 21 kali tiup, 21 kali ada. Saya pun bagus juga dia beritahu macam tu. Walaupun sebab ada contoh. Jadi niat apa ni, kita ni kena banyak baca la haula wala quwwata illa
billahil aliyyil azim. Sebab kita boleh datang ni dengan izin Allah. Kan? Kalau nak kata datang dengan kereta, orang lain kereta mahal dari kita. Motosikal. Saya petang tadi beli sebuah motosikal. Harga 650. Saya cakap dengan isteri saya, sama harga dengan satu bahagian korban. Korban 700. Anak saya dia nak beli motosikal, kawan dia nak beli. Saya tanya dia, betul ke? Tapi betul ada gerang. Motor kakak dia tak guna lah dia. Jadi kata, saya pun okey lah. Saya tanya bayar berapa sebulan? Saya buat main dia, senyap dia. Saya kata 100 sebulan boleh tak? Senyap dia. Budak, saya suka mainkan dia. Saya nak bayar 100 sebulan konon. Diam dia. Padahal bayar terus lah kan. Sebab motor tu murah. Rosak sikit lah. Saya naik lah tadi. Saya kata tak laju pun. Sengaja beli motor macam tu supaya tak laju. Senang bawa pergi surau kan tu. Itu. Allahu Rabbi. Nak ajak nak beli yang besar tu. Tapi takut nak parking, takut orang tengok. Itu. Berat ustaz ni. Okey. Jadi barang siapa yang pada pagi harinya tidak mempunyai niat untuk zalimi orang, maka dosanya akan diampunkan Allah Rabbi. Barang siapa yang pada pagi harinya ada niat untuk memberi pertolongan terhadap orang yang dizalimi dan memenuhi keperluan seorang muslim, baginya pahala yang setara dengan haji mabrur. Itu besarnya fadilat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, maksud dia, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada umat manusia. Tu. Hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dah itu siapa yang paling banyak beri manfaat? Tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu, kini, selamanya memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Rasulullah, wa ma khalaqtul jinna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu manfaat pada umat manusia. Kita hari ni duk nak cari durian je lah. Tu. Ada orang pandai cari durian. Dia saya pun tak faham lah durian ni kenapa mahal. Tak. Buah-buahan tempatan. Lainlah kalau durian tu datang daripada Amerika. Betul? RM10 sekilo. Tu pun isi kulit banyak. Ada orang tu dia ada musangking kebun. Tak balik. Bini dia pun tak bimbang. Dia tahu suami dia ada di kebun. Kawan saya cerita, kawan dia kata ada musangking, musim berbuah ni tak balik. Dia ikat durian tu supaya tak luruh jatuh ke bawah. Lepas tu dia letak pula jala supaya tak jatuh ke tanah. Jaganya kualiti. Sebab apa? Nak jual sekilo paling tidak RM40. Kan tu? Kita dalam bak tu durian. Allahu Akbar. Kata orang tak ada duit tapi beli juga. Saya masa kecil dulu durian RM10 satu jok, satu baku tu. Saya pernah beli RM10 penuh satu baku dengan sepupu saya. Tak boleh hak balik sebab pergi motor, pergi dengan motosikal. Jadi nak balik macam mana? Sekarang ni kalau RM10 dapat berapa biji? Tak dapat. Biji je dapat. Allahu Rabbi. Minta maaf lah cerita durian sikit tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Lain kali jemput adalah durian. Astagfirullahalazim. Berat tu ustaz. Okey, hamba yang paling dicintai oleh Allah ialah yang paling banyak memberi manfaat pada umat manusia. Lepas tu isteri, buatlah sesuatu yang memberi manfaat pada suami. Dan suami pula carilah sesuatu yang manfaat pada isteri. Itu kalau seorang.
Kalau dua. Oh, ni menakutkan ni boleh. Baru ni saya cadang supaya sejadah ni kalau boleh gilir-gilir bawa. Sebab rumah Cik Zul ada berapa sejadah? 5. Banyak lagi kot. Bawa jadi saksi. Mana tahu kot sejadah yang kita bawa ke surau musim PB ya? PKPP ni menjadi saksi di akhirat kelak usaha kita datang. Mana tahu? Kita tak tahu. Ibadat kita ni kita tak tahu mana yang Allah Ta'ala redha. Sebab itu antara perkara yang disembunyikan oleh Allah ialah perkara yang dia redha dan perkara yang dia murka. Sebab tu saya ingat lagi Datuk Ismail Qamus waktu kami dengar kuliah dia, Allah yarham, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia kata apa? Sebab tu kita tak boleh memperkecilkan ibadat. Dikuatiri ibadat itu yang Allah Ta'ala redha pada kita. Dan sebab itu kita tidak boleh memperkecilkan dosa, dibimbangi perbuatan itu yang dimurkai oleh Allah pada kita. Sebab redha dengan murka ni Allah Ta'ala sembunyi, tak tahu. Jangan kita kata banyak dah sembahyang garanti masuk syurga. Bukan. Sebab tu ada seorang hamba Allah tu Nabi tengok dia mundar-mandir dalam syurga. Mundar-mandir. Nabi pun tanya sahabat, "Mu tahu tak apa amalan dia buat?" Apa dia? Dia selalu membuang sesuatu yang menyakitkan di jalanan. Maksudnya buang sampah ke, buang duri ke, buang kayu ke. Betul? Faktor tu dia dapat masuk syurga. Allahu Rabbi. Sebab tu kita minta dengan Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta dengan Allah. Perbuatan yang paling mulia ialah menyenangkan hati orang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya. Nampak? Perbuatan yang paling mulia ialah menyenangkan hati orang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya. Menghilangkan beri makan ni besar pahala. Beri makan. Sebab tu tuan-tuan, contohnya tak kita pada adat ni, apa nama ni, kita beri duit kat orang RM10 tu, kalau kita fikir tak banyak sangat RM10 tu tak, tapi sebab kita beri RM10 tu dia boleh makan. Besar nikmat tu. Pada kita RM10 tak besar sangat. Pada orang isap okok RM10 okok apa? Lupa sekarang orang jarang dah isap okok. Jarang dah. Jarang saya jumpa orang isap okok sekarang. Bagus juga. Allah alam lah. Jarang. Apa? Okey. Jadi tuan-tuan menyenangkan orang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya. Bantu orang. Mengatasi kesusahannya. Atau membayar ke semua hutang-hutangnya. Ni paling hebat ni. Hilangkan rasa lapar, lepas tu kita tolong bantu anak orang miskin, orang fakir. Sekarang ni kerajaan keluarkan pendapatan garis kemiskinan baru. Rupanya tinggi juga, RM2,208. Dulu 980, jauh tu. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan apabila nanti ada usaha kenaikan gaji, mudah-mudahan ekonomi akan lebih berkembang. Begitu. Agak begitulah. Dengan syarat pembahagian itu sama rata. Bukan sama rata, molek kan, betul. Itu contoh. Cakap macam di parlimen. Ada orang hari ni dia bukan marah suntikan dana tu, dia tanya dia nak banyak lagi. Bagus, maknanya prihatin lah. Mana baguslah, prihatin semualah. Si A pun prihatin, si B pun prihatin. Kalau tak prihatin juga, hilang daripada radar. Tak faham juga. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Balik lambat jabat hari ni pukul 6 saya balik. Sebab pukul 5 tu sebab afsar saya masuk jabat, saya buka YouTube. Saya pakai handphone saya lah.
Saya dengar sidang parlimen, rupa-rupanya kenapa kerajaan bagi sikit sangat suntikan tu, nak banyak lagi bagus, mana betul. Perlu begitu. Siapa? Supaya menunjukkan apa-apa, kita doa yang terbaik. Kita tak mau kata kau orang. Tuan-tuan faham tak ni? Rakam. Tapi kalau tuan-tuan anggap pun tak ada gambar tuan-tuan, gambar saya je. Lepas tu kita minta semua itu berusaha untuk membantu rakyat, kan betul? Si A nak bantu rakyat, si B pun cadang nak bantu rakyat. Besar pahala. Tapi kalau ambil hak rakyat, besar pula dosa. Tapi kita harap tak ambil lah, betul? Ambil lah. So takut je tuan-tuan ni. Kuliah tajuk lain, pergi ke lain. Allahu Rabbi. Jadi hilangkan rasa lapar, bantu orang miskin ataupun menyediakan makanan. Allahu Rabbi. Mengatasi kesusahan, banyaklah susah ni banyak. Ada orang pelbagai kesusahan. Walaupun kita nampak orang tu kaya, ada susah dia. Kalau kita nampak orang tu miskin, ada senang dia tapi susah juga. Bantu. Sebab tu orang yang bekerja untuk bantu menyelesaikan urusan orang, besar pahala dia. Sebab tu kalau kita kerja kerajaan ke kerja apa, niatlah untuk bantu orang. Itu. Sebab saya ingat lagi pengarah saya dulu, dia kata, Ustaz, orang datang jumpa kita tu, orang nak minta bantuan kita lah tu. Jadi kita kena uruskan lah. Saya dengar gitu, betul. Sebab ada orang takut. Sebab itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia malam-malam dia macam mengadu lah kan, dia bimbang. Dia menangis. Isteri dia tanya, kenapa abang? Dia kata, aku takut. Takut apa? Takut aku zalim pada rakyat aku. Isteri dia kata, dah kan abang molek dah mereka. Molek dah molek. Molek ni bagus lah kan. Molek. Saya ni orang Terengganu. Abang kan molek dah mereka. Rakyat tak lapar, rakyat tak ni. Sebab zaman dia merintah, tak ada orang yang nak terima zakat. Nak beri zakat, terima tak nak. Sebab apa? Rasa tak layak. Hebat. Tapi dia kata apa? Aku takut. Takut apa? Takut kepada orang miskin. Siapa takut pada orang miskin? Rupa-rupanya orang miskin ni ada dua jenis. Yang pertama, orang miskin yang meminta. Yang ni senang. Dia berjatang, dia isi borang, dia minta. Betul? Dan yang paling aku takuti ialah orang miskin yang tidak meminta. Lantaran malunya, lantaran tak tahunya, lantaran sebab lain. Dan aku bimbang nanti di akhirat dia minta hak dia pada aku, dia hadapan Allah Rabbul Jalil. Yang ni aku takut. Sebab tu dia menangis. Padahal zaman dia merintah, Allahu Rabbi, dia merintah sekejap je, tapi dikenang sepanjang zaman. Hebatnya siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita study lah tentang dia supaya kita dapat ni. Isteri dia, Allahu Akbar, hebatnya isteri dia lah. Jadi muslimat kena tiru lah. Isteri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tu tiru macam mana? Izinkanlah suami menjalankan tanggungjawab. Itu maksud dia. Bimbang dengar Ustaz. Ada juga tajuk macam tu. Haji Syekh Zul berani? Tak ni. Saya pun tak berani. Itu hari ada orang datang jumpa, minta tolong. Saya kata ada benda boleh ditolong, ada benda tak boleh ditolong. Saya balik cerita kat isteri saya. Isteri saya kata, kalau berani buat. Rupanya saya pernah tanya satu ustazah pun ni yang pengkuliah anda lah. Dia kata yang paling penting, saya ingatkan yang paling penting adil. Yang paling penting bukan suami saya, ustaz, kata dia. Oh gitu. Tu ustazah tu. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau suami isteri tuan-tuan marah tu, normal tu. Normal. Kalau tak marah tu tanya, ya ke? 3 kali tanya. Sebab kalau dia marah, normal. Betul. Orang perempuan kan begitu. Sebab tu orang perempuan ni, minta maaf ni, benda besar dia tak nampak. Benda kecil, oh cubalah di baju tuan-tuan tu ada kesan gincu. Padahal gincu dia. Dia tanya ni gincu siapa ni? Tu. Padahal gincu dia. Tapi masa dia undur kereta, tiang pagar dia langgar. Tiang pagar besar kan? Terlanggar, tak nampak. Yang kecil tadi nampak.
Tapi bukan di sini lah, minta maaf. Ustaz ni dah lah kami bawa datang surau, kata pada kami pula. Tu je. Boleh kata begitu? Oh jangan kata begitu. Tarik balik kenyataan. Kan dalam dewan rakyat kan begitu. Allahu Rabbi. Hutang-hutangnya, sebab tu hutang ni wajib bayar. Sebab tu kita kalau ada hutang mesti niat nak bayar. Dan kalau boleh orang berhutang dengan kita, kalau dia tu tak mampu bayar dan dia dah mati, halalkan. Dan kalau kita tahu ada orang berhutang, kita mampu bayar, bayar. Oh hebat lah. Tapi payah. Sebab besar pahala dia. Payahlah tapi ada orang boleh buat. Katakan kita ni ada duit. Hutang, ada hutang anak beranak kita sikit-sikit lah. Bukan ribu payah juga. Sebab tu halalkan hutang ni besar fadilah dia. Tapi sebelum nak halal, kita perlu juga cara nak dapatkan pahala juga ialah kita memanjangkan tempoh dia bayar hutang. Katakan ada seorang tu dia hutang dengan kita. Kita kata tak apalah kalau tak boleh bayar lagi, bayarlah bila-bila masa. Jadi kita panjangkan, dia pun tenang, bebel lagi waktu PKP macam ni. Dapat pahala sedekah. Tiba-tiba dia mati halal lah. Takkan nak tunggu kat kubur dia. Bila nak bayar? Itu. Alih-alih kita pula mati ya. Itu. Sebab tu ada orang ni Allah Rabbi besarnya fadilat beri hutang. Beri hutang ni ada riwayat kata dapat 18 pahala kelebihan. 18. Beri sedekah 10. Sebab tu memberi hutang dengan memberi sedekah afdal lagi memberi hutang sekiranya kita mampu. Itu. Tapi jangan pula ada orang ni dia sengaja berhutang. Tapi kita bila berhutang niat nak bayar dan minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Sebab tu hutang ni bukan perkara yang mudah. Sebab tu kalau tak bayar hutang, roh ada masalah kan. Hutang. Sebab tu kita doa kan, Allahumma inna na'udzubika min hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrul rijal. Nabi ajar doa supaya kita ni dapat elak daripada hutang. Hutang memang tak dapat lari, memang ada hutang, tapi diminta pada Allah diberi kemudahan. Kita tidak tercengkam dengan hutang. Maknanya boleh bayar lah, maknanya begitu. Ada orang tak berhutang? Ada dalam kampung ni ada yang tak berhutang. Ada orang tu hutang dengan isteri ada. Sebab tu kalau minta duit dengan isteri dikira hutang. Yang hutang duit tak kena bayar. Sebab duit isteri. Suami wajib beri nafkah pada isteri. Sebab tu kalau suami kedekut, isteri boleh curi duit suami. Tapi bukan curi banyak lah, curi sikit-sikit lah. Bukan curi semua. Suami, isteri beri hutang. Sebab itu di segi hukum, suami tak boleh beri zakat pada isteri. Isteri boleh beri zakat pada suami. Isteri kaya, jutawan, suami miskin, dia boleh beri zakat pada suami dia. Sebab suami itu bukan tanggungan isteri. Isteri itu tanggungan suami. Zakat tak boleh beri ke mak ayah, sebab mak ayah itu tanggungan. Begitu juga zakat tak boleh beri ke anak, sebab anak tu tanggungan. Begitu anak tak boleh beri zakat ke mak ayah, tak boleh. Tapi ke adik-beradik boleh. Kecuali yang adik-beradik itu mesti. Tapi adik-beradik ni tanggungan juga. Abang, adik, tu wajib beri nafkah. Kalau misalnya adik, sebab itu dalam hukum fiqh orang lelaki dapat banyak daripada orang perempuan. Betul? Sebab kalau ada berlaku apa-apa, daripada itu nak dibelanjakan. Tapi kita tak faham. Banyak dia dapat. Betul? Astaghfirullahalazim. Bukan sini, tempat lain. Habis pukul apa je? Terserah. Mana boleh. Saya pukul 10.30 ada appointment. Ada janji. Sekarang ni saya pujilah ustaz anak murid saya pula. Ustaz anak saya. Pukul berapa telefon pun dia angkat untuk dibaca pada dia. Sebab syarat dia satu hari satu muka dia suruh baca. Patutnya pagi. Tapi maklumlah budak-budak, tak maklumlah budak-budak. Pagi tak TV. Macam mana? Pukul 11 telefon ustaz. Saya faham. Saya dengar anak dia merengek, dia nak tidur. Dah ustaz tu muda lagi.
Macam saya tak ada dengar anak kecil merengek. Kalau tuan-tuan dengar anak kecil merengek, jangan buat ada satu cerita tu Ji, dia tu baru pencen, subuh-subuh pergi masjid, balik pukul 10. Satu hari isteri panggil, balik tu pukul berapa? Isteri tanya, mana serban abang? Petayak tu, pampers diikat, pecah lubang. Rupanya dia kahwin muda, dapat anak kecil, jadi balik subuh tu pergi urus anak kecil, bab bini kerja. Hari tu pecah lubang, rupanya pampers yang dia berikat, bukan ketayak. Sebab tu tuan-tuan tengok elok-elok siapa yang pakai serban. Haji dulu pakai serban kan? Oh, saya tak pakai lah. Oh, saya dah cerita dulu. Oh ya, saya minta maaf. Dah cerita, lepas tu tak pakai dah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Okey, cerita itu tak ada riwayat saja je. Kawan-kawan, dia ustaz-ustaz ni boleh jumpa dengan dia pun bukan cerita hadis, cerita Quran, cerita hikayat macam tu lah. Selain daripada itu, terdapat dua perkara yang tidak satu pun mampu mengalahkan keburukan. Mana tak mampu mengalahkan keburukan, yakni menyekutukan Allah dan memberi mudarat kepada umat Islam terhadap jiwa maupun harta. Menyekutukan Allah paling terburuk, tak diampuni dosa. Sebab tu kita kena doa kepada Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna nastaghfiruka lima la na'lamu an nusyrika bika syai'an na'lamu. Silap saya ada doa tu, saya lupa. Allah Akbar. Dan memberi mudarat kepada umat Islam, yang ni ambil bunuh umat Islam tanpa hak. Allahu Rabbi, dosa besar. Dan juga ambil harta orang, tipu harta orang, ada dosa besar. Ini tak boleh main. Sebab tu pastikan kita tidak terlibat. Di antara dua perkara itu tergolong paling buruk kerana seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada dua perkara yang menjadi lawannya, yakni pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang terhadap sesama makhluknya, seperti perintah solat dan diiringi perintah berzakat. Nampak tak? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salah wa atuz zakat. Kerjakanlah solat dan tunaikan zakat. Nampak? Hebatnya Allah Taala suruh kerjakan solat tu hablum minallah, dan tunaikan zakat itu hablum minan nas, bantu orang. Sebab tu kita berusahalah untuk bayar zakat. Ustaz, saya bayar dah zakat fitrah memanglah. Zakat harta usaha bayar. Dah tak mampu, sebab tu sahabat Rasulullah dia cuba nak bayar walaupun tak mampu lagi, sebab dia nak dapat fadilah tu. Kita wa'alaikumsalam, ada orang nak lari daripada bayar. Contoh, ada orang kambing ada 40 ekor, tak nak bayar zakat, dia sembelih ekor, jadi tak cukup. Orang macam tu besar dosa dia. Nampak macam tak apa-apa, dia mempermainkan Allah. Padahal kalau dia bayar zakat, insya-Allah harta dia akan bertambah. Sebab zakat tu maksudnya bertambah. Yakin tak bertambah? Kena yakin. Yakin harta akan bertambah dengan bayar zakat. Sebab tu ada seorang sahabat saya tu, dia tanya, mu tahu tak, dia kata sebab apa dia tu berniaga maju? Sebab dia kuat bayar zakat. Dia banyak bayar zakat. Orang yang tak bayar zakat, perniagaan dia akan mengalami kesusahan. Tak percaya silakan, tapi percayalah. Jadi tengok, Allah Ta'ala suruh sembahyang dan tunaikan zakat. Itu tanda kasih sayang. Begitu juga dengan perintah bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala suruh bersyukur kepada Allah, disertai perintah berterima kasih kepada kedua-dua ibu bapa yang tercantum di dalam firman-Nya. Maksud firman-Nya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapa kamu. Allah Ta'ala suruh bersyukur pada Allah. Yang pertama, bersyukur pada Allah tu atas segala nikmat dia. Dan atas nikmat yang paling besar, nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat
ada ibu bapa. Sebab apa? Nikmat ibu bapa tu kita dapat apa dia? Kasih sayang. Dan yang kedua, kita dapat mendoakan mereka, dapat buat baik. Sebab tu Nabi SAW pernah satu ketika Nabi naik mimbar, naik tangga. Amin, amin, amin. Selesai tu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Yang pertama aku aminkan, sesiapa yang masuk bulan Ramadan tak dapat keampunan Allah, orang tu celaka. Yang kedua, orang yang ada ibu bapa tapi dia tak dapat masuk syurga sebab ibu bapa dia juga celaka. Yang ketiga, seseorang apabila disebut namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dia tak berselawat kepadaku, orang itu juga celaka. Sebab tu kita apabila dengar nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah pada Nabi, jangan kedekut rugi. Sebab Nabi kata, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa selawat pada aku sekali, Allah Ta'ala bagi dia 10 kebaikan. Kebaikan yang Allah Ta'ala bagi ni, wallahu alam lah. Antara kebaikannya, mudah kita nak selawat pada Nabi tu kebaikan betul. Rasa mudah nak selawat pada Rasulullah, okey tu. Rasa mudah nak mari majlis ilmu, gitu. Rasa mudah, macam-macam mudah. Kita kalau orang sakit, nak makan suka kita. Kalau anak kita sakit, nak makan suka tak kita? Oh, boleh makan lah tu, boleh minum, suka. Lebih-lebih lagi kalau kata, oh nak makan tom yam lah, okay. Nak makan apa? Nak makan apa ni, sate, cari sate. Nak makan apa? Nak makan musang king. Contoh. Suka lah. Betul. Tapi kalau sakit tak nak makan, Allah risau tak? Itu kita ni gitulah. Kalau sakit jasmani, tahu tak? Sakit jasmani kita akan cari klinik. Klinik satu Malaysia ada gila tak? Klinik komuniti kan tak? Tak padang klinik satu Malaysia, kita pergi klinik kesihatan. Tak padang tu kita pergi hospital besar. Tak padang temu pakar, buat temu janji. Tak padang pergi hospital pakar yang hebat-hebat swasta. Habis tak ni juga, barulah datang surau minta Tok Iman buat sembahyang hajat. Tak pasal. Itu sakit jasmani. Sakit rohani nak pergi mana? Sakit rohani. Tadi tuan-tuan baca tak surat khabar, mak kepada yang dipetua negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rostam lah. Mak dia umur 100 lebih. Apa amalan dia? Zikir, doa. Tuan-tuan tak baca surat khabar? Tadi saya baca surat khabar Sinar. Saya tiap-tiap hari beli surat khabar, kena beli. Itu kegemaran saya. Baca belum tentu. Ada kalanya terikat dalam beg sampai ke 2 hari je dia. Nampak macam mana saya ni jenis tradisional. Tak boleh baca dalam handphone, tak jadi. Itu bukan style saya. Saya ni jenis tradisional punya orang. Mesti baca, guna ni apa nama ni? Paper lah, tak boleh. Cuba ke nak buat tengok handphone, tak jadi. Tak boleh. Mungkin faktor umur tu. Tapi muda lagi gitu. Okey. Bersyukurlah kepadaku, bersyukur pada Allah Ta'ala, nikmat Allah, banyaknya nikmat Allah pada kita. Sebab tu kita ni apabila dapat buat ibadat ni bersyukur pada Allah. Sebab orang yang dapat buat ibadat ni Allah Ta'ala bagi dia 3 nikmat. Yang pertama, nikmat rasa nak beribadat, rasa nak sembahyang, rasa nak berpuasa, rasa nak bersedekah, rasa. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rasa, tak ada. Kita kalau makan gula tak rasa manis, macam mana? Kalau makan garam tak rasa garam, masin tak? Masin ke pahit? Masin. Bimbang juga kan? Ada orang tu nak buat air, gula pun tak tahu. Tanya isteri, kat mana yang gula tu dalam balang tu, yang air tulis garam tu? Dia ingat ke isteri dia sendakan dia? Betul bang. Kenapa letak dalam balang garam? Supaya semut tak tahu. Nampak tak? Lepas tu suami pun puji, baguslah, pandai ayah mempersendakan
semut, mempermainkan semut. Isteri pun kata macam abang lah. Dalam apa nama ni, dalam handphone tulis apa? Jamil. Tapi sebenarnya Jamilah. Tak baik tu ustaz. Jamil tu cerita Pion beli. Kan? Tak tengok? Madu 3. Tengok. Pion beli ni Allah Ta'ala bagi pada dia ilham sampai ke hari ni apa yang dia ada yang realiti. Sebab tu Ustaz Alauddin lah, Badri Shah Alauddin yang faham, dia gelar Piramli ni wali seni, wali seni, orang yang Allah Rabbi hebat, Allah Ta'ala bagi pada dia. Cerita-cerita dia sampai ke hari ni orang tengok lagi, kan? Anak saya yang kecil tengok cerita Piramli. Cerita Melayu apa yang KM Menjerit, tengok ni, tahu cerita KM Menjerit? Berapa kali tengok? Kegemaran saya tengok TV bola, cerita bola. Isteri saya kata apa? Ya Allah ya Tuhanku, tengok cerita sama je, macam manalah fikiran nak berkembang. Isteri saya marah. Saya kata saya suka tengok cerita ni sebab apa? Sebab kereta api ada. Tuan-tuan perasan tak? Masa mula-mula cerita bola tu ada kereta api. Kereta api tu di Sabah. Itulah tempat saya posting mula-mula kemarin. Tandem nak pergi ke sana, ke Beaufort tu naik kereta api tu lah. Tu saya cakap dengan anak saya yang besar. Abang pernah naik kereta api tu muntah-muntah dulu. Tahun 90 berapa saya lupa. 97 kita. Dulu. Tu cerita tu yang tu tengok tu. Tu yang pertama. Di samping tu yang kedua, saya juga player bola. Saya ni dulu player. Tahu player apa dia? Macam tak percaya je. Macam mana lah nak menang tak percaya. Hampir-hampir menang orang tak percaya. Ya Allah, siang lama pula tu. Hampir-hampir dah tak percaya. Allahu Akbar. Tu pun sombong juga. Berat ni. Tuan-tuan faham tak? Ya. Apa yang tuan-tuan faham? Diriwayatkan daripada Uwais Al-Qarni, dia berkata, dalam satu perjalanan aku pernah berjumpa dengan seorang rahib. Rahib ni biasanya ketua orang perempuan lah, orang perempuan yang alim dalam agama Kristian ataupun Nasrani. Aku bertanya, wahai rahib, apakah darjat yang pertama yang perlu ditempuhi oleh seorang murid? Rahib tadi menjawab, mencegah kezaliman dan bersikap rendah hati, sebab pahala sesuatu amal tidak akan naik jika masih ada kezaliman dalam dirinya. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kita satu doa Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rahib ni dia agama Nasrani lah kot. Allah alam lah rahib kalau sini. Sebab dulu agama Nasrani ni sebelum kedatangan Islam, kalau dia ikut apa yang seperti mana Nabi Isa ajar, dia agama Samawi lah. Tapi yang jadi kafir itu sebab ditukar oleh Paulus nama dia. Itu yang jadi Kristian tu. Itu kita kena faham. Itu Uwais bin Qarni. Jadi di sini dia kata apa nama ni, berkaitan dengan darjat, iaitu mencegah kezaliman. Dan cegah zalim ni macam mana? Sebab tu adalah satu hadis Nabi suruh bantu orang yang zalim dan bantu orang yang kena zalim. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, bantu orang yang kena zalim kami faham, bantu orang kena zalim, bantu apa ni orang yang kena zalim, bantu orang zalim tu kami tak faham. Rasulullah kata, bantu orang zalim, bantu orang tu daripada kezaliman. Bantu orang zalim ke mana? Bantu cegah dia daripada melakukan kezaliman. Kalau dia perlu sokongan kita, kita tak payah sokong dia. Sebab kalau kita sokong dia, akan bertambah kezaliman dia. Itu cara bantu. Sebab apa? Orang-orang Arab jahiliah kemarin,
Dua-dua ni dia buat. Bantu orang zalim dia buat, bantu yang dizalimi pun dia buat. Tapi mereka ni ikut afsabiah, perkauman. Contohnya apa? Kalau suku kaum dia dizalimi, dia akan bantu. Kalau suku kaum dia dizalimi. Tetapi sebaliknya, kalau kaum dia menzalimi, dia bantu juga menzalimi. Sebab tu yang kita bimbang tu. Dah tahu dah dia tu zalim, bantu juga. Bantu apa? Bantu memenangkan dia lagi. Contoh begitu. Tapi ini tak ada kena-mengena di Malaysia lah. Ini tempat lain lah tu. Buat rakaman kan. Okey. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala ampun dosa kedua ibu bapa kita. Allah Ta'ala ampun dosa muslimin muslimat tu. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang sentiasa mencari mardatillah. Jadi buku ni tuan-tuan bawa tak? Jadi takut tuan-tuan rasa kenapa ustaz tak baca buku ni tak? Jadi saya bagilah apa nama ni, bagi homework sikit lah pada tuan-tuan. Baca muka surat 182, amalan menggandakan pahala. Baca amalan yang menggandakan pahala. Baca insyaAllah. Sebab besarnya fadilat hadis ni, hadis yang sahih. Muka surat 182, kitab ni, kitab biru ni. Kalau tuan-tuan tu, patut kitab yang apa saja dibuat kuliah di sini ada. Ada. Sebab apa? Sebab itu tanda cinta ilmu. Orang cinta ilmu ni besar fadilat dia. Cara cinta ilmu ada kitab lah. Kalau kita, anak kita pergi sekolah tak ada kitab, anak kita malu kan. Kan tu. Tahu tu. Tuan-tuan pun akan beli. Sebab tu kitab atau buku anak-anak dibeli. Jadi minta maaf lah ya, saya cakap ni. Tak kira lah ustaz mana datang sini, kalau dia mengaji baca kitab, tuan-tuan adakan kitab tersebut supaya apa? Supaya ini baru ini minta maaf, saya anak murid saya ni yang saya suruh, sebab masa dia mengaji di Mesir, dia mengaji dengan tuan-tuan guru bab perawatan ni. Sebab tu I'm confident dengan dia. Dia beza orang yang mengaji bersanad ni dengan kita tu, saya lah yang baca-baca ni beza kan. Dia bila dia dapat sanad, dia dapat ijazah daripada tuan guru dia tu, kenapa kita nak ijazah? Dan baiknya tuan-tuan guru kita sekarang, contohnya Ustaz Muhadir Haji Jo ni, dia buat buku kecil macam ni, dia di belakang tu perasan tak dia ijazahkan? Perasan tak? Kenapa perlu ijazah? Kenapa perlu ijazah? Apabila kita dapat ijazah, dia akan datang satu feel. Feel apa? Feel yang paling kita nak itu rasa nak beramal, rasa nak buat. Kita tahu kalau kita tanya orang apa ni, Cik Zul lah buat sikit Google Form ke, tulis 5 soalan, hantar, minta orang jawab tentang solat berjemaah. Saya tahu solat berjemaah 27 kali ganda. Tahu tak? Tahu, kurang tahu, tak pasti, tak tahu. Agak-agak orang jawab apa? Satu tamang ni akan jawab tahu. Saya tahu surau tak tahu. Tapi tak datang. Kenapa? Sebab ayat ni kita takut. Bukan saya, termasuk saya juga. Takut Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Macam tadi je lah, kita nak makan durian, tengok je. Nak beli RM45 sekilo, tak ada lah. Contoh itu. Contoh minta maaf. Maksudnya batu penutup ni, ada seorang hamba Allah tu, dia kaki maksiat, dia suka buat maksiat. Lepas tu dia pun cakap kat Tok Guru, Tok Guru, saya buat maksiat banyak-banyak, tak ada pun, tak ada hukuman pun, tak ada balasan pun daripada Allah, tak ada pun kena apa-apa. Oh, sombong tu. Tok Guru tanya dia, mau bangun tak sembahyang malam, mau bangun tak sembahyang berjemaah ni, bangun? Tak ada. Itu balasan dia. Tuan-tuan nampak tak? Mana balasan dia? Itu balasan dia. Mana?
apa-apa yang diperuntukkan oleh Allah itu ada ganjaran yang Allahu Rabbi. Zikir subhanallah lebih utama daripada langit bumi ke tak? Tapi kita tak terpilih. Hari ni sehari aku sebut subhanallah berapa kali? Hari ni sehari aku sebut alhamdulillah berapa kali? Hari ni aku sebut Allahu Akbar berapa kali? Tak sebut. Sebab apa tak sebut? Sebab kita tak diberi tadi tu. Itu yang kita takut. Sedangkan kalau kita sebut, berganda-ganda kita punya pahala yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang buat kenduri tak jemput kita, kecil hati tak? Tapi sekarang ni tak kecil hati sangatlah, buat PKP. Contohnya orang buat kenduri, buka kemah, tak jemput. Kita pun tanya isteri yang tak ada ke? Tak ada, mana tak jemput. Mula mari hati ni, tak jemput kita. Padahal abang dengan dia tu duduk askar sekali tu. Abang ketua company, dia tu bawah, tak jemput. Lah sekali abang dengan dia satu parti. Parti sama. Rupanya bukan dia tak jemput, dia buat ni kenduri kecil-kecilan, keluarga dia doa selamat, jadi tak jemput lah. Tapi terasa. Tapi azan kita tak kena jemput, tak rasa. Sebab apa tak rasa? Sebab kita tak diberi nikmat rasa. Tapi apabila kita tengok kawan kita tukar sport ring pun, sport ring baru tanya, pakai kereta baru tanya. Padahal apabila dia pakai kereta baru, apa yang kita tak tahu? Apa yang kita tahu? Itu satu, hutang. Yang kedua, sebelum ni kita ajak dia minum air, senang aja belanja kita. Sekarang ni dia tunggu kita belanja dia. Betul. Tapi tak apalah, kita dapat pahala memberi makan tadi tu. Allahu Rabbi. Sekadar tu saja tuan-tuan, saya minta maaf banyak. Malam besok ada kuliah. Ustaz Kamal, malam besok saya buat iklan, malam besok ada kuliah Ustaz Kamal bin Ismail lah. Tu. Orang Terengganu tu. Saya kata, tapi lama benar dah saya tak jumpa dia. Dia tu kelebihan dia, kalau saya jumpa dia, tak sempat saya bayar. Betul. Lepas tu saya kena pergi bayar dulu barulah. Tapi ada kalanya dia dulu. Itu kelebihan dia. Dah ustaz, kelebihan ustaz, orang bayar lah. Astagfirullahaladzim. Patutnya kita nak kelebihan kita bayar tak? Kelebihan bayar. Astagfirullahaladzim. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.